Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bertemu kembali kita dalam program yang dibawakan khas eksklusif hanya di Next Step TV, Berani Jawab untuk minggu ini. Dan sekali lagi minggu ini kita bersama dengan seorang figura yang tidak asing lagi di Malaysia, Profesor Azmi Hassan yang merupakan Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sihat ya? Sihat, macam biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Prof, terima kasih kerana sudi bersama kita dalam program Berani Jawab untuk minggu ini. Sekali lagi kami bersama dengan Prof untuk meminta sedikit pandangan daripada Prof tentang kalau kita lihat sekarang ini Setiausaha Agong UMNO Dato' Ahmad Maslan dalam satu kenyataan mengatakan bahawa sehingga ke hari ini masih lagi belum mendapat sebarang jawapan yang muktamad tentang pelantikan ataupun jawatan Presiden dan timbalan Presiden untuk UMNO sama ada dipertandingkan atau tidak. Pandangan Prof sedikit tentang itu terlebih dahulu. Silakan. Kemungkinan jawapannya akan timbul pada Perhimpunan Agung UMNO dalam masa 2-3 hari lagi. Kerana itu adalah dikatakan landasan yang paling penting untuk memberi keyakinan sama ada kedua-dua jawatan tertinggi itu perlu dikatakan dicalonkan ataupun perlu dipertandingkan ataupun dikekalkan dengan dikatakan pemimpin yang sedia ada. Jadi bagi saya bukan MKT yang dikatakan membuat keputusan, tapi Perhimpunan Agung UMNO itu perlu membuat keputusan tentang kedua-dua jawatan ini. Baik. Kalau kita lihat daripada pembacaan pendapat yang diberikan, kenyataan dan sebagainya, malah kalau tidak salah kalau saya katakan bahawa di antara rumus yang kedengaran mengatakan bahawa di dalam UMNO sekarang ini pun ada sedikit pergolakan di mana ada dikatakan grup yang kumpulan yang tidak menyokong pencalonan ataupun pemilihan untuk jawatan Presiden dan timbalan Presiden, dan dikatakan golongan itu sebagai golongan yang mengipas. Manakala golongan yang satu lagi dikatakan bahawa golongan yang menyokong agar jawatan tersebut dipertandingkan, dikatakan pula golongan itu merupakan di antara golongan yang menyokong pimpinan mereka untuk menggantikan jawatan ataupun mereka yang memegang jawatan itu sekarang. Pandangan Prof bagaimana? Ya, memang tak dapat dinafikan ada dua kumpulan besar ini. Satu kumpulan yang mahu mengekalkan kepimpinan dan satu lagi kumpulan yang mahu menukar kepimpinan dengan orang mereka sendiri. Bukan sesuatu yang pelik, bukan sesuatu yang dikatakan tidak lazim dalam satu organisasi politik. Tapi dalam hal ini saya berpendapat seharusnya ia dipertandingkan. Kerana ramai yang menyalahkan kepimpinan tertinggi. Kenapa UMNO mendapat keputusan yang buruk selepas PR16. Jadi untuk menenggelamkan ataupun hipotesis ataupun andaian ini bahawa sebab kekalahan UMNO adalah kerana kepimpinan tertinggi, baik dipertandingkan supaya tak timbul desas-desus soset-soset di belakang selepas ni. Sebab kalau tidak dipertandingkan, ianya akan timbul, akan dikatakan berlaku bahawa bising-bising di belakang bahawa anda lah sebabnya UMNO kalah, kamulah disebabkan oleh UMNO kalah. Jadi kalau dibiarkan, biar ahli UMNO yang membuat keputusan, maka itu sebaiknya itu perlu dipertandingkan kedua-dua jawatan tertinggi ini. Baik, ada juga yang saya terbaca tentang penganalisis politik memberikan pendapat bahawa dikatakan bahawa kemeluk yang melanda dalam UMNO sekarang ini sangat berbahaya sebenarnya kalau dibiarkan berterusan untuk kestabilan politik, terutamanya apatah lagi apabila UMNO dikatakan di antara parti komponen yang menyokong ataupun sebahagian daripada kerajaan perpaduan, dan di sini dilihat bahawa apabila kegagalan sebagaimana yang Prof katakan tadi dalam pilihan raya umum ke-15 adalah untuk mengelak, dia berpendapat bahawa untuk mengelakkan berlakunya persengketaan dan kemeluk yang berpanjangan ini adalah sebenarnya yang sewajarnya meletak jawatan adalah zahid tanpa diminta. Pandangan Prof? Ya, tapi belum dibuktikan lagi apakah disebabkan oleh zahid bahawa keputusan UMNO ataupun lebih tepat lagi penghijrahan pengundi-pengundi Melayu memilih PAS terutama sekali. Belum dipastikan. Tapi apa yang saya lihat adalah kenapa pengundi Melayu berhijrah secara beramai-ramai kepada PAS itu adalah kerana bukan saja ada masalah di peringkat atas, tapi daripada bawah. Itu yang menjadi masalah. Daripada bawah, daripada akar umbi sehinggalah ke atas. Kerana ada desas-desus mengatakan wang politik sekarang sedang menular untuk membeli perwakilan. Saya rasa itu masalah UMNO. Masalah UMNO yang begitu unik sekali yang membuatkan pengundi Melayu merasa mual untuk memilih UMNO kerana mereka tahu UMNO adalah satu organisasi politik yang baik, yang kuat, yang boleh mempertahankan Islam dan Melayu. Tapi sekarang mereka ada pilihan dan pilihan itu adalah PAS, dan dengan adanya bersatu dalam Perikatan Nasional, pilihan itu lebih menarik sekali. Jadi bagi saya bukan yang di atas saja, tapi perlu dibersihkan daripada bawah
sehabis-habisnya tentang masalah permainan wang politik ini, Zawawi. Baik, adakah Prof bersetuju mengatakan dari pandangan beberapa penganalisis politik yang saya katakan tadi mengatakan bahawa kemelut dalaman UMNO ini kalau sekiranya berpanjangan ia akan beri kesan kepada kestabilan politik yang ada pada hari ini? Ya, betul. Kalau tidak diselesaikan, maka penghijrahan daripada UMNO pengundi Melayu itu akan kekal kepada PAS. Dan ini boleh dilihat daripada pilihan raya negeri, 6 negeri yang akan berlaku dalam masa 4, 5, 6 bulan lagi tahun ini. Jadi kalau tidak dilakukan ketika ini, maka penghijrahan yang kita lihat berlaku di negeri sebelah timur dan negeri sebelah utara akan melarat kepada negeri-negeri di barat. Jadi ini yang dikatakan perlu dilakukan. Walaupun Barisan Nasional katakan bekerjasama dengan Pakatan Harapan, umpamanya DAP, Lim Kuan M katakan mereka mahu boleh bekerjasama di Pulau Pinang, tetapi yang paling penting adalah pengundi Melayu dikatakan perlu diyakinkan bahawa UMNO telah bersih dan mampu dibersihkan. Jadi ianya bermula dengan Perhimpunan Agung UMNO ini, kemudian pemilihan UMNO. Dan bagi saya, betul kata penganalisis itu, kalau tidak dilakukan sesuatu, maka dalam masa 4, 5, 6 bulan lagi kita akan lihat bahawa sejarah PRU15 akan berlaku pada PRN kepada 6 negeri itu. Baik, menuju ke arah pemilihan UMNO yang akan berlaku dalam beberapa hari saja lagi. Baik, Prof, kalau kita lihat sebelum ini, bekas Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merupakan di antara mereka yang lantang bersuara. Dikatakan juga di antara yang akan bertanding untuk jawatan Presiden UMNO ini. Tetapi sejak beberapa hari ini pula dilihat beliau seolah-olah sudah mula diam, dan ada juga yang berpendapat bahawa Ismail Sabri ini seolah-olah sudah tidak lagi berminat untuk mendapatkan jawatan itu. Adakah kerana kestabilan yang ada dalam kerajaan perpaduan sekarang ini, ataupun mungkin Ismail Sabri mengambil langkah selamat untuk menjaga perjalanan kerajaan perpaduannya, atau bagaimana? Ya, kalau nak dikatakan bila Zawawi sebut tadi sejak beberapa hari ni Ismail Sabri diam, saya melihat dah diam lama dah sebenarnya. Itu masalahnya, cabaran kepada kepimpinan tertinggi UMNO. Tak ada orang yang menyatakan pada ketika ini mereka mahu mencabar, kecuali Khairi Jamaluddin. Tapi masalah Khairi Jamaluddin, dia punya aura itu setelah kalah di Sungai Buloh dah banyak suram tinggalnya. Itu masalahnya. Itu yang saya lihat, bahawa tak ada pencabar yang dikatakan berani mengemukakan, berani ke hadapan untuk menyatakan mereka akan mencabar. Tak kira ada Ismail Sabri ke Khairi Jamaluddin, saya tak nampak lagi. Jadi itu masalahnya. Jadi sebab itu kalau kita ambil senario sekarang ni, seharusnya perebutan jawatan itu dibuka. Kerana pencabar masih menanti-nanti, masih takut-takut, dan saya lihat kedudukan kedua-dua timbalan dan juga presiden itu berada dalam kedudukan yang kuat. Bukan saja dengan jawatan itu, tapi dengan jawatan dalam kabinet. Dan seperti Zawawi kata, memang betul. Kerana pencabar itu akan dilihat cuba meruntuhkan kerajaan perpaduan. Dan ini masalah sensitif. Kerana ianya berkait dengan kestabilan kerajaan perpaduan itu, Zawawi. Ya. Okey, apabila itu berlaku, sampai ke tahap itu berlaku, kalau pandangan kita bersama, Prof, adakah Prof merasakan bahawa ada juga beberapa pandangan mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sudah tiba masanya wajar untuk campur tangan dalam kemelut yang berlaku dalam UMNO ini, kerana memandangkan UMNO merupakan di antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan. Apa pandangan Prof tentang isu ini yang dikatakan bahawa Anwar berhak? Tapi bagi saya, Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri dah pun campur tangan. Baik. Bila beliau melantik jawatan-jawatan penting dan diberikan kepada orang-orang UMNO, ahli Parlimen UMNO yang banyak menyokong beliau, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga jawatan timbalan Perdana Menteri. Maksudnya Datuk Seri Anwar cuba mengukuhkan UMNO itu, kepimpinan yang sekarang ini, melalui jawatan-jawatan dalam kabinet. Dan maksudnya itu adalah campur tangan secara tersirat. Tapi campur tangan secara tersurat tak boleh lah, sebab itu bukan parti Datuk Seri Anwar. Tapi hakikatnya adalah jikalau pimpinan UMNO sekarang runtuh, maka besar kemungkinan kerajaan perpaduan juga akan tergugat. Jadi itu yang dikatakan mengapa apa yang berlaku di UMNO itu terkaitnya kepada kerajaan perpaduan.
Mungkin di sini kalau bercakap tentang akademiknya, mungkin dia akan berada di tahap surface dan sebagainya. Tapi saya ingin memohon pandangan daripada Prof tentang, kalau kita lihat ramai juga yang berpandangan bahawa tiba masanya Anwar bagi balik jawatan JLC ataupun lantikan politik, kerana dikatakan bahawa di situ menyebabkan di antara ketua-ketua bahagian dikatakan seolah-olah menjauh diri daripada presiden sekarang ini. Pandangan Prof bagaimana? Ya, itu masalahnya dengan lantikan politik ni. Sebenarnya setiap kerajaan memerlukan mekanisme lantikan politik. Terutama sekali dalam agensi-agensi penting. Kerana agensi-agensi ini adalah yang melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Jadi mereka perlu melantik orang-orang mereka. Itu adalah kelaziman, bukan saja di Malaysia, di Amerika Syarikat dan negara-negara lain pun banyak lantikan politik. Masalahnya adalah stigma negatif. Lantikan politik sebelum ini dilakukan hanya untuk orang politik yang tak ada pengalaman, yang tak ada kepakaran. Mereka dilantik kerana untuk memberi ucapan terima kasih kepada orang-orang ini. Itu masalahnya. Dan kalau kita lihat, ini memang diperlukan. Jadi bagi saya tak setujulah. Kerana untuk mengukuhkan kedudukan Datuk Seri Anwar ataupun kerajaan perpaduan, dilantik ketua bahagian ke ketua cawangan tanpa melalui proses tapisan. Bagi saya kena ada satu badan yang menapis lantikan politik ini supaya tidak berlaku sebelum ini, Zawawi. Baik, Prof, kalau kita lihat tentang kes mahkamah yang dihadapi oleh Datuk Seri Zahid Hamidi pada ketika ini yang merupakan Presiden UMNO, itu merupakan satu liability yang sangat memberikan kesan tidak dinafikan kepada pelantikan beliau untuk akan datang. Baik, di sini dengan kes mahkamah yang ada pada beliau, sedikit sebanyak memberi efek. Apakah kekuatan Zahid yang ada sekarang ini untuk beliau kontrol ataupun untuk beliau awasi, mengawal semua bahagian untuk mendepani pemilihan kali ini, Prof? Ya, tak dapat dinafikan bahawa Zahid sebagai Presiden UMNO itu dikatakan mempunyai pengaruh yang kuat. Kalangan ketua bahagian, ketua cawangan, dan kalau kita lihat pemilihan yang lepas, bahawa kemenangan beliau adalah kekuatan di akar umbi, di ketua cawangan, di ketua bahagian. Itu memang tak dapat dinafikan. Dan memang betul seperti Zawi kata, liability, dikatakan perbicaraan mahkamah itu dikatakan sebagai liability. Tapi Datuk Seri Anwar tidak mempunyai banyak pilihan. Beliau perlu menguatkan UMNO itu sendiri. Dan kekuatan UMNO adalah kuatnya Zahid, stabilnya Zahid, maka kerajaan perpaduan itu akan menjadi lebih stabil dan lebih kuat. Tapi bagi saya ini adalah masa terbaik. Dengan mengadakan pemilihan UMNO tu, jawatan 1 dan 2 dibuka, adalah masa terbaik untuk mendiamkan semua kritik-kritik terhadap jawatan Presiden dan juga timbalan Presiden itu. Baik, tetapi Prof, apa yang saya fahamkan di dalam UMNO sekarang ini dilihat berlaku beberapa gerakan yang sangat drastik dalam usaha menjatuhkan Datuk Seri Ahmad Zahid ini sebagai Presiden, dan ada juga yang mendakwa bahawa gerakan-gerakan tersebut ditaja oleh pihak tertentu yang ingin memastikan bahawa kejatuhan Zahid dan saya tak tahu sejauh mana kebenarannya, tapi pandangan Prof, adakah gerakan-gerakan tersebut akan memberikan satu efek yang sangat besar dalam memastikan Zahid akan terus berada di tahtanya atau bagaimana? Ya, memang betul. Ada dikatakan sekarang ada, dulu ada Sheraton move, sekarang ada Surabaya move, London move, macam-macam. Dan masalah dalam UMNO adalah kalau strategi gerakan politik je tak apa. Memang itu adalah dikatakan permainan percaturan biasa. Tapi masalahnya dalam gerakan itu mungkin timbul apa yang dikatakan habuan-habuan wang. Itu apa dikatakan wang politik. Maksudnya isu wang politik dalam UMNO itu masih lagi berleluasa. Maksudnya perwakilan UMNO itu boleh dibeli dengan wang ringgit, RM100, RM1,000, ataupun tajaan pergi ke sana, tajaan pergi ke umrah. Jadi itu masalah UMNO sekarang. Itu masalahnya saya melihat bahawa penghijaran besar-besar daripada UMNO kepada PAS itu. Jadi bagi saya strategi yang berlaku untuk menjatuhkan Presiden UMNO Zahid ini menggunakan wang, itu yang menjadi masalah UMNO. Kalau itu berterusan dan kalau benarlah seperti Zawawi kata mungkin berlaku ataupun tidak, kalau ianya memang berlaku, ianya amat mengecewakan kerana UMNO tidak mahu belajar daripada apa yang berlaku selepas PRU15. Baik, kalau pandangan Prof sendiri, daripada calon-calon yang selama ini diangkat, yang dikatakan sesuai, dikatakan bahawa berkemungkinan besar atau berpotensi untuk menggantikan jawatan Zahid, antara nama-nama yang tersenarai, secara peribadinya Prof rasa melihat siapa yang kalau sekiranya ditakdirkan Zahid bukan lagi Presiden UMNO, siapa yang Prof rasa selayaknya untuk mengganti beliau setakat ini?
Ya, itu masalahnya Zahawi, kerana setakat ini tidak ada yang dikatakan kehadapan. Mungkin mereka takut, mereka masih menguji di sana dan sini, tapi kalau Zahawi tanyalah nak nama juga, cuma nama dua orang nama yang terpacul di kepala saya, itu sama ada Khairi Jamaluddin ataupun Datuk Seri Syamuddin Hussein On. Itu yang saya nampak yang boleh dan mampu menggantikan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO dan kemungkinan juga timbalan Presiden UMNO, Zahawi. Baik, terima kasih untuk jawapan itu, Prof. Baik, Prof. Kita tutup tentang apa pemilihan presiden dan sebagainya. Ada dua soalan yang saya nak tanya pada Prof. Satu, soalannya tentang kenyataan daripada Nik Abdul yang merupakan bekas pimpinan PAS yang mengatakan bahawa UMNO sebenarnya perlu bersama dengan PAS untuk bangkit semula, dan jalan taubat yang paling mujarab dan paling mustajab adalah dengan bersama PAS. Pandangan Prof tentang itu? Ya, saya bersetuju bahawa UMNO dikatakan perlu bekerjasama dengan PAS. Tapi yang saya tak senang hati adalah bila Nik Abdul cakap perlu bertaubat, UMNO perlu kembali kepada Islam. Itu yang saya tak setuju sangat, yang saya sensitif sangat. Kerana bagi saya UMNO telah melakukan, dikatakan ada sejarahnya dalam mempertahankan agama Islam dan bangsa Melayu, memang ada sejarahnya. Mungkin silapnya disebutkan tadi wang politik lah yang tidak wujud dalam PAS itu sendiri. Dan kenapa Nik Abdul bercakap demikian, Zahawi, adalah kerana mereka tahu, PAS tahu mereka hanya kuat di negeri utara dan juga di negeri pantai timur. Dan kalau kita lihat keputusan PR15 di negeri-negeri sebelah barat, PAS tak boleh tembus. Jadi UMNO dikatakan boleh membantu PAS dalam hal ini. Tapi bagi saya lah, secara peribadi, Zahawi, saya melihat lebih baik UMNO kekal dalam Pakatan Harapan. Kerana kalau kita lihat komposisi Kerajaan Perpaduan ini, dia lebih kurang dengan komposisi Barisan Nasional sebelum-sebelum ini, 2-3 dekad lepas. Iaitu banyak campurannya. Tapi masalah dengan PAS, Perikatan Nasional Bersatu, adalah ianya adalah satu kumpulan saja. Itu yang saya kurang senang dan agak sensitif bila Nik Abdul mengatakan kembalilah kepada PAS dalam Baik, rentetan daripada itu, Prof, kerjasama antara Barisan Nasional dan juga PH dalam Kerajaan Perpaduan apabila Haji Awang yang merupakan Presiden PAS mengatakan bahawa UMNO dilihat sudah bertunduk kepada DAP. Adakah dengan kerjasama ini membenarkan kata-kata Haji Adi itu, Prof? Tidak, saya melihatkan DAP banyak bertolak ansur. Dan kalau kita lihat semalam, Lim Guan Em mengatakan di Pulau Pinang, pilihan raya negeri, mereka sanggup bekerjasama dan bertoleransi dengan UMNO ataupun Barisan Nasional. Ini menunjukkan bahawa DAP terpaksa bertolak ansur. Dan kalau melihatkan jawatan-jawatan yang diberikan kepada ahli Parlimen UMNO, walaupun DAP dikatakan mempunyai kerusi yang paling banyak, tetapi mereka bertolak ansur kerana mereka tahu kalau mereka berkeras dengan UMNO dalam Kerajaan Perpaduan, ini akan membuatkan UMNO boleh keluar dan bersama-sama dengan PAS, dan itu yang DAP mahu elakkan. Jadi bagi saya, kalau melihat dalam situasi Kerajaan Perpaduan ini, UMNO berada dalam kedudukan yang baik untuk melaksanakan dasar-dasar mereka. Kerana DAP dikatakan bukan yang UMNO bertolak ansur, tapi saya katakan bahawa DAP yang banyak bertolak ansur dalam hal ini. Baik, berpatah semula kepada topik kita. Sebelum kita berakhir, Prof, jawapan daripada Prof adalah Prof bersetuju jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO dipertandingkan, bukan begitu? Ya, saya bersetuju ianya dipertandingkan kerana akan mengelak, akan menghapuskan desas-desus bahawa Presiden dan Timbalan Presiden itu tidak seharusnya berada di situ. Baik, terima kasih Prof untuk jawapan itu. Terima kasih kerana bersama kami dalam Berdengar Jawab untuk minggu ini. Demikian tadi para penonton bersama kita, berdiskusi bersama kita dengan pandangan beliau, Profesor Azmi Hassan yang merupakan Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara. Terima kasih Prof. Jumpa lagi di lain masa, insya-Allah. Baik para penonton, itu saja untuk malam ini. Kita jumpa lagi di Next Step. Jangan lupa untuk subscribe kami di Next Step TV. Assalamualaikum, selamat malam, jumpa lagi. Bye.